Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, Kembali lagi kita pada malam ini iaitu rancangan MCO Talk siri yang ke-6 pada hari ini, di mana topik yang akan saya bawakan adalah COVID-19, aktiviti kreatif bersama keluarga semasa MCO. Jadi untuk pada malam ini, sebelum saya bawakan jemputan kita pada malam ini yang telah pun berada di atas talian, cuma saya belum lagi paparkan wajahnya pada skrin. Saya ingin memaklumkan beberapa perkara lah. Yang pertamanya ialah minta maaf pada minggu ini MCO Talk bersiaran pada hari Rabu, iaitu pada hari inilah 8.30 malam, kerana memberi laluan kepada panel kita ataupun jemputan kita pada minggu ini yang sangat-sangat istimewa, yang sangat-sangat sibuk, dan akhirnya tewas juga dengan rayuan saya untuk membawa dia bersiaran secara live FB pada malam ini. Sebenarnya jemputan saya pada malam ini jauh, datangnya agak jauh. Seperti minggu lepas saya bawakan Puan Farida Hanum yang berada di Canberra, Australia. Dan jemputan kita pada hari ini juga boleh dikatakan jauh, berada di benua yang sama, benua Asia, cuma agak jauh jugalah daripada Malaysia. Sebelum saya bawakan jemputan saya pada malam ini, saya ingin maklumkan juga, berikan beberapa makluman. Yang pertamanya ialah pada MCO Talk selepas daripada siri 6 ni, iaitu siri yang ke-7, akan bersiaran pada Selasa minggu hadapan. Okay, jadi bolehlah set reminder awal-awal, nanti saya akan upkan posternya kerana kita akan bawakan jemputan yang cukup istimewa, bekas guru SK Bandar Anggerik yang sekarang telah pun menerbitkan sebuah buku. Baru saja menerbitkan sebuah buku dan saya jemput khas untuk bersembang membicarakan tentang buku, isi bukunya yang boleh dikatakan agak menarik kerana ia berkisar tentang pendidikan dan juga kehidupan beliau sebagai seorang guru. Baiklah, tanpa membuang masa, saya paparkan wajah panel jemputan ataupun jemputan khas saya pada malam ini. Okey, Assalamualaikum Puan Zam Aiza Zahari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teacher Azrul. Formal lah pula ya, padahal macam dah lama. Ya. Okey, itulah, tak apa. Apa ni, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih lah kerana bersama-sama dengan saya dan juga para penonton pada malam ini. Sebenarnya walaupun nampak macam sebelah-sebelah skrin tu, tapi agak jauh kerana Puan Zam Aiza ini berada di Qatar sekarang ini, yang waktunya adalah 5 jam awal daripada Malaysia. Tak, 5 jam behind. 5 jam. 5 jam behind, sorry, 5 jam behind daripada Malaysia, betul. Jadi terima kasih kerana bersama saya dan juga penonton pada malam ni. Saya rasa topik malam ni ramai yang nak tahu sebenarnya. Sebabkan ramai yang nak tahu sebab MCO ni dah masuk ke bulan yang keempat, menghampiri bulan yang keempat. Jadi topik ini sebenarnya sesuai kerana ramai ibu bapa, parents yang di luar sana yang dah agak tepu, dah agak tak tahu nak buat apa dengan anak dekat rumah time MCO ni. Time MCO. Tempat dinding je semua. Betul. Time MCO sekolah dah tutup. Awal-awal MCO tu mungkinlah boleh tahan lagi. Sekarang ni dah bekerjanya dengan anak masih lagi belum bersekolah sebahagian besarnya, kerana di Malaysia baru hari ini dibuka kepada tingkatan 5 dan tingkatan 6 lah yang major exams untuk this year ataupun next year. Jadi sebelum kita mula, Zam, saya panggil Zam lah biasa dah panggil Zam. Tu tak adalah formal sangat bunyi dia. So Zam apa ni? Boleh panggil Zam, insyaAllah. Saya pun ikut sangat nanti. Sebelum kita mula Zam, boleh tak Zam perkenalkan diri dulu? Zam punya background, education background, lepas tu mungkin macam mana boleh sampai ke Qatar,
daripada Malaysia pergi ke Qatar, dan saya dimaklumkan ini dah kali yang kedua kan di Qatar kan. Ya. Kedua dia. Jadi kita mulakan dengan sesi ice breaking dulu lah Zam, untuk penonton-penonton. Silakan. Berapa minit ada ni? Sebab saya kalau bagi peluang cakap ni boleh 2 jam pun tak ada masalah lah. Tak apa. Nanti sekarang boleh. Nanti when I pass you the session, nanti you cakap lah. Boleh. Okay, first and foremost, terima kasih banyak dekat Teacher Azrul for the platform untuk saya bersembang ni. Saya memang kaki sembang. Saya suka bercerita daripada dulu lagi, kawan-kawan yang kenal saya tahulah bahagian di this side of me. So saya sebenarnya seorang ibu, seorang suri rumah. Saya ada 5 anak, umur daripada 8 bulan ke paling kecil 8 bulan, paling besar 13 tahun ni. So asalnya by qualification saya graduate in economics. Saya graduate daripada University of Minnesota di US. So that was ages ago. So saya dah lines pun dah nampak ni. Tak adalah ages saya je. Nanti terasa dan pun terasa juga. Itulah sama kan. So Teacher Azrul is actually my kawan sekolah rendah. So we went a long way back kan. So daripada US saya balik Malaysia, saya kerja dengan one of our investment bank sebagai internal auditor. Lepas tu saya berhenti kerja di bank tu, datang ikut suami saya yang bekerja di Doha ni. Kita lepas tu 3 tahun, dalam 3 tahun kita di Doha, kita balik Malaysia. Masa kat Malaysia tu saya suri rumah lah. Bila saya ikut husband saya jadi suri rumah. Bila saya balik Malaysia, bila saya jadi suri rumah sebab saya biasa bekerja. So saya macam mencari-cari, anak ramai ni. Masa tu anak saya 3 orang. So mencari-cari apa yang nak dibuat. So masa first time saya datang ke Doha, saya set up a playgroup untuk anak-anak umur 2 tahun. Sebab kat sini anak-anak 2 tahun kalau nak pergi nursery mahal. So kita gather Malaysians, a few Malaysians dalam 10 orang macam tu, set up a playgroup. Saya jadi host. So Alhamdulillah masa tu terisilah masa anak saya dan anak-anak Malaysia, a few other Malaysians dalam setahun 2, I think setahun 2 lah we had that playgroup. Lepas tu saya balik Malaysia. Bila di Malaysia, I always know macam saya tercari-cari, saya sentiasa cari apa benda nak buat. So dalam otak saya tahu whatever I do, I wanted to contribute to the community. Whatever I do, it should bring me, it should help me to Jannah insyaAllah. Tu doa saya lah. InsyaAllah, ya betul. So, daripada situ saya sentiasa macam bila balik Malaysia tu, saya mengajar, buat tuition sekejap. Lepas tu bila things get better, dah stable lah, anak pun dah okay apa semua, saya set up my children enrichment center. So saya start public speaking punya center. That was our main service masa tu. We had that, if I'm not mistaken, dalam 2 ke 3 tahun. So the objective masa tu is to inculcate English among anak-anak Malaysia, to get them to become a confident person. So kalau dalam kelas tak ada masalah nak cakap, tak ada segan-segan nak cakap English, the main language masa tu is English. So tahun lepas, tahun 2019, husband saya Alhamdulillah dapat tawaran kerja di Doha lagi untuk kali kedua. So saya fikir-fikir, kita orang fikir-fikir nak stay ke nak ikut ke apa semua. Lalas kira okay jom lah sekali lagi, kita pun miss juga Doha ni. Sebab ni dah kali kedua, kita dah tahu apa nak expect kan. So kita datang Doha, 3 bulan kita duduk duduk luar rumah di Doha, 3 bulan kita quarantine. So sampai sekarang kan?
Sampailah sekarang. So ni saya pun dah 6 bulan kat sini ni. Sekarang saya start balik tercari-cari apa saya nak buat ni. To inspire the community, to inspire more people, to touch more lives. So here I am today. Yes, betul. Saya sebenarnya tertarik dengan apa yang Zam cakap tu tadi sebenarnya, sebab your background is economics. Dan soalan yang seterusnya, Zam, macam mana Zam boleh got yourself into this kind of field, bila nak buka playgroup, nak involve dengan kids, dengan community semua. Sebab setengah orang benda ni dia it comes within. Dia datang daripada dalam, and then the person has to be very passionate dengan apa yang dia buat. So nak tahu macam mana boleh mula tiba-tiba terasa nak change daripada economics kepada probably boleh dikatakan early childhood education lah. Okay. So macam mana boleh bermulanya benda tu? Dia asalnya mula dengan kita ada anak. So apa nak buat dengan anak ni kat rumah? Instead of hantar dekat sekolah or nursery yang mahal tu kan, masa tu mahal lah bagi saya. After all anak saya masa tu around 2 tahun. So mula-mula nak start dengan ajar anak sendiri dulu. So apa nak ajar? So saya set up lebih kurang, saya ada rough idea. Lepas tu saya ajak orang lain to join, so that anak saya ada interaction, ada social interaction dengan kanak-kanak lain. So sebab saya masa tu, kalau anak-anak ni kita biasakan dia jumpa orang, InsyaAllah lepas ni dia tak ada masalah confident. Dia boleh blend in. Bila dia masa pergi sekolah dia boleh blend in. Tak ada masalah nak buat kawan. So dia tak awkward. Dari playgroup tu, then I discover macam saya sebenarnya sukalah buat playgroup apa semua kan. Saya suka budak-budak, saya suka main-main dengan diorang, belajar, kenal. Sebab jadi cikgu ni bagi saya, kita learn from the kids more than the kids learn from kita. Macam-macam perangai tau. Lepas kita boleh kenal, macam ni macam mana nak handle, kalau budak ni apa yang dia minat. Kalau kita perhati tengok ada je benda-benda yang diorang cakap yang somehow macam kita buat kita impress, buat kita macam apa hal lah dia cakap macam tu. Apa yang dia baca yang dia boleh tahu benda macam tu. So kita, bagi saya dengan kerja dengan budak-budak ni, dia ajar kita more than kita learn daripada dia. Terbalik. Dia learn from kita. Kita learn from dia more than dia learn from kita. Anyway, you get the idea. So daripada playgroup tu saya balik Malaysia, macam saya kata, saya terfikir how to contribute further. Saya duk fikir macam ni nak contribute to the community. So daripada situ saya realise macam mana saya, and then saya sekejap saya jadi trainer dengan one of the government agency. Masa tu saya discover yang saya memang suka bercakap. So saya jadi government agency tu, government dekat Malaysia ke masih kat Doha? Kat Malaysia. Masa tu bila saya had a short stint, saya kerja dengan government agency jadi trainer, dia punya part time trainer. So saya pergi ke agencies, bagi talk tu kadang-kadang 2 jam, kadang-kadang 4 jam. So daripada situ saya discover macam I actually have the passion in teaching, in educating people, in inspiring people. So saya daripada situ, it's not just limited to anak-anak je, but it's also to macam community as a whole. Betul. Sebab memang saya boleh nampak sebenarnya bila saya scroll Zam punya timeline dekat Facebook kan, dengan aktiviti dengan kids, especially dengan your kids dekat rumah semua kan. Menarik, very interesting sebenarnya. And some of the activity tu, even I pun tak boleh nak fikirkan yang benda tu boleh dibuat. Jadi itu sebabnya platform malam ni saya panggil Zam untuk share apa aktiviti yang Zam buat dengan anak-anak, dengan your playgroup yang sesuai untuk parents dekat Malaysia
yang mungkin sekarang ni dah ketandusan idea dah tak tahu dah nak buat apa dengan anak. Kalau time bukan MCO dulu, bolehlah bawa anak pergi playground, keluar Betul. pergi museum ke, kan, kita boleh Betul. bawa ke sana. Tapi sekarang ni boleh tapi tak digalakkan lah because of the COVID-19 punya virus. So that's why kita nak kejap lagi Zam share apa yang boleh buat dengan aktiviti dekat anak, dekat rumah. And then the most important thing sekali ialah tak memerlukan banyak materials yang nak digunakan pun, cost yang banyak untuk keluar untuk buat aktiviti ni dekat rumah. Tapi sebelum Zam pergi, sebelum saya transfer this platform section ni dekat Zam, boleh tak Zam ceritakan sedikit dulu Zam punya life dekat Doha, especially when it comes to bila dah COVID-19 pandemic ni kan dah tutup ke sekolah apa semua. Persekolahan anak-anak dekat sana macam still ada macam sekarang ni kan, online learning ataupun online class ni sekarang is a very hot words lah sekarang ni, very hot issue lah sekarang ni. Even I master pun sekarang ni tengah nak settle down dengan online class. Tapi Zam boleh tak ceritakan sedikit senario dekat Doha Qatar tu, COVID-19 pandemic ni, especially in terms of education, school and then your kids semua. Okay, anak-anak saya kat sini, anak-anak saya sebenarnya masa kita kat Malaysia dah pernah melalui fasa sekolah dan juga homeschooling. So bila kami datang ke sini, bila datang ke Doha, saya decided lepas consider all the circumstances, saya decided nak hantar ke sekolah. Semua yang besar-besar lah, 3, saya ada 5 anak, 3 saya hantar ke sekolah. Sekolah tu saya boleh cakap based on sekolah anak saya lah ya. Yes, please. I would have expect other sekolah kat sini pun macam tu jugalah. Sekolah, Alhamdulillah, sekolah ni bila kami start quarantine 10 Mac. So 10 Mac tu anak-anak balik sekolah awal, balik sekolah, dia orang bagi tahu, Mami, kita dah tak sekolah dah sebab semua orang kena quarantine. Oh, okay, maknanya dia bagi tahu on the same day, 10 Mac tu maknanya tutup. Dia macam sangat abrupt lah. Yes. So kita macam pagi-pagi tu dah dengar, lepas tu tapi tak ada email daripada sekolah, lepas tu anak-anak balik bagi tahu. Bila anak-anak bagi tahu tu kita pun macam macam mana ni? Tapi tak apalah sebab benda ni efek semua orang. So eventually kena hadap jugalah. Lepas tu dia bagi tahu 10 Mac, esoknya cuti. It was a weekday. 10 Mac tu if I'm not mistaken a weekday. Esoknya cuti. Lusanya tu diorang dah terus start email cakap bagi instruction for online learning. So ever since on that day tu 10, 11, 12 daripada 12 hari bulan tu hari persekolahan biasa tetap ada online learning. Hari bila dia ada cuti panjang macam minggu ni adalah minggu terakhir persekolahan this term. So next week anak-anak akan stay kat rumah without the online learning. So kat sini Alhamdulillah saya boleh kata satisfied dengan sekolah punya effort lah to make sure anak-anak stay sane. Tiap-tiap hari sekolah ada online learning. Dia punya hours sama macam sekolah. Ramadan dia pendekkan, which is expected lah kan. Ramadan dia pendekkan. So the best thing about ni is cikgu-cikgu dengan parents sama-sama work together tau. So anak-anak Alhamdulillah so far enjoy online learning. Banyak hikmah PKP ni, despite the online learning kita pun tak payah nak bekerja, nak pergi hantar anak-anak apa semua. Cuma cabaran online learning ni pada saya bila kalau kat sekolah diorang ada seorang teacher dengan 2 teaching assistant, especially kalau sekolah untuk lower primary. Tapi untuk each class? Untuk each class. Ada seorang main teacher, the class teacher dengan 2 teaching assistant. So bila satu question Zam, teaching assistant ni from teachers ataupun among parents? Among the teachers. Sekolah yang provide. Okay. So tu kat sekolah, tapi bila online learning ni cikgu ada tapi teaching assistant tu kita tak adalah.
Tak ada yang nak pester anak kita, buat kerja. So yang tu yang was a challenge juga for me, sebab kita sendiri, kita sebagai parents kena duduk sebelah kena make sure apa kerja yang anak buat, kena buat, dia buat. Okay. And then from the start lah sampai sekarang, the same thing happening. Maknanya online tu consistent every day, hours dia consistent, and then the teachers also consistent doing the same thing sampai sekarang. The only difference yang boleh saya boleh fikir is just kalau dulu dia bagi homework sekali seminggu. Dia bagi hari Rabu, lepas tu next week sebab sini start Sunday, dia cuti Jumaat dengan Sabtu. So next Sunday dah kena submit homework yang dia bagi hari Rabu lepas tu, minggu sebelumnya. Tapi musim COVID ni dia just bagi dalam kelas, buat, siapa tak buat nanti akan ada satu lagi masa dalam hari yang sama yang dia akan allocate untuk buat homework je. Bukan homework yang tak siap awal pagi tu. Jadi lepas anak biasanya dah settle, dah tak ada benda, tak ada extra homework, tak ada. Oh, interesting. Maknanya dia punya pemantauan tu boleh dikatakan every week juga kan? Okay. Every day. Sebab every morning saya perasan dia akan buat morning meeting. Cikgu akan buat morning meeting pukul 8, pukul 7.55. Dia akan masuk online, lepas tu dia akan sembang dengan anak-anak. How are you? What did you do yesterday? Kalau cuti panjang lagi lah, panjang kisah dia. What did you do over the holiday? How are you feeling? So saya fikir macam tu, sebab dalam quarantine ni anak-anak kita tak berjumpa dengan orang lain kan. Jadi alhamdulillah macam saya, anak-anak saya blessed dengan ramai adik-beradik, so tak sunyi. Jadi that morning meeting to me sangat helpful sebab it keeps the kids sane. Ada interaction dengan orang luar, dia tahu ada orang check on her, on them. Betul. Dia sebenarnya yang morning session tu, morning talk tu dengan kids tu, it's more lebih kepada personal touch lah from the teachers. Dia nak tanya dulu, dengan budak nak start the conversation, nak warm up everything, which is good. Bagus. Interesting. Okay Zam. Okay. Saya rasa ramai yang dah tak sabar dah nak tahu ni apa yang Zam buat sebenarnya 3-4 bulan ni dekat rumah, dengan aktiviti yang menarik yang Zam share dekat Facebook semua. Saya terbaca lah salah satu yang betul-betul yang Zam buat tu kan, yang the last one yang you buat yang ada tema everything, and then you do it continuously every day sampai the whole week kan. So itu interesting sebab kalau apa yang cakap tu dia lebih kurang sama dengan apa yang what we have here kalau English subject in government public school. And then benda tu dia kalau dia boleh berlaku di luar sekolah, tapi mungkin sebabkan di Malaysia ni dia punya parents group ni tak berapa aktif sangat, and then no intellectual ataupun kita panggil serious discussion about this thing. So dia stuck dekat situ. Dia rely 100% on teachers, dia depend on school nak buat apa semua kan. So because to me it's not about formal education je. Masa time MCO ni nak habiskan syllabus, nak buat homework yang yang apa yang belajar dekat sekolah, kita boleh selitkan some things yang different, yang fun, yang interesting dekat rumah, which is yang parents boleh buat sama-sama sekali dengan anak and then dengan satu keluarga. So Zam, saya serahkan platform ni, ambillah dulu sebanyak masa yang nak diceritakan tentang aktiviti tu, nak share apa dia. Dan kalau sebelum Zam mula, saya nak cakap dulu kalau ada apa-apa pertanyaan ataupun opinion ke feedback daripada penonton, boleh komen dekat bawah tu. Nanti before the session ends, kita akan cuba jawab satu-satu lah. Kita minta Zam untuk jawab ataupun kita akan share lah, discuss macam mana. Boleh Zam Boleh, insyaAllah. Okay Zam, so saya serahkan Zam untuk berikan sedikit tentang apa kreatif aktiviti yang boleh dibuat di rumah dengan keluarga masa MCO ni. Silakan Zam. Okay, boleh insyaAllah. Jazakallah khair. Sikit background story macam mana kita boleh ada ni kat sini. Asalnya I think last week saya ada post di Facebook saya.
Saya share pasal ada kawan saya yang bertanya apa nak buat cuti sekolah ni panjang. Sekarang macam saya kata tadi, minggu ni adalah minggu terakhir persekolahan untuk anak-anak saya. Minggu depan diorang akan cuti 3 bulan. So 3 bulan ni lama tau, lama. It can be daunting untuk some parents. Yes. Saya pun sebab tak boleh keluar ni terasa jugalah possibility of stress apa semua tu. Tapi insyaAllah saya punya mindset jenis yang macam ada satu je cara, ke depan je. So apa datang pun insyaAllah ke depan je lah, buat je lah apa yang boleh buat. So saya share that saya share apa yang saya pernah buat dengan anak-anak saya. Saya share apa yang daripada pembacaan saya. So bila anak-anak bila cuti, dia memang akan look forward sebab dia rasa macam bestnya tak ada homework, tak payah nak buat matematik, tak payah nak tak payah nak buat benda-benda yang serius, tak payah duduk kat meja macam tu, tak payah nak tulis panjang. So daripada situ kita kena fikir macam mana nak buat satu-satu benda tu interesting, tapi at the same time nak dia belajar something. So kalau dulu saya selalu concentrate cuti ni untuk life skill, cara nak masak, macam mana nak menjahit, macam mana macam public speaking. Saya lebih reason ni sebab saya rasa kat sekolah di Malaysia generally benda ni tak sempat nak buat sebab kita sibuk pagi, sekolah dari pagi sampai petang, lepas tu ada homework lagi malam. So sekolah generally I think stressful, panjang lah, mengambil masa yang panjang. So kita tak sempat nak buat this extra activity macam menjahit, nak what not. So ended up anak kita besar tak pandai menjahit, tak pandai all this life skill. Itu saya juga masa saya kecil. So dia tak sempat nak buat benda ni. So daripada life skill tu lama-lama saya belajar macam actually belajar ni tak perlu duduk kat meja. Tak perlu macam contoh saya share kelas Islamik anak saya sepanjang online learning ni. Kelas tu sangat-sangat kelas Islamik, kelas Arabic. So ustaz dia sama kan. Bila dia masuk kelas, dia sangat looking forward untuk kelas tu. Saya pun yang best sangat kelas Arabic pula tu kan. Tanya-tanya apa yang best kelas Arabic, kelas Islamik ni kan. Lepas tu bila lama tu saya perasan, budak-budak ni suka sebab cikgu akan masuk, dia akan ada macam satu topik tau dalam kepala dia. Okay, hari ni aku nak ajar pasal ni. Lepas tu dia ended up macam bercerita, bersembang pasal satu topik yang dia nak ajar tu dengan anak-anak. So sepanjang dia punya each period ada dalam berapa ni, 40 minit. 40 minit kan? Actually sejam. So each session dia sejam. So dalam sejam tu cikgu akan bercerita, bagi tahu ni, suruh colour lah. Dia start dengan cerita, lepas tu anak-anak buat aktiviti, lepas tu dia akan soal jawab, tanya, bersembang apa semua. So anak-anak happy. So daripada situ macam kita tahu anak-anak ni dia sebenarnya walau dia tak perlu pun buat workbook untuk kita tahu macam dia belajar tak something. Kadang-kadang kita terlampau book bound tau. Jadi kalau anak tak buat workbook, kita tak nampak dia okey ke tak, dia belajar ke tak. To me macam education ni beyond daripada buku tu. Dia bercakap dengan orang, dia dengar orang ni cakap, bercerita pasal apa-apa topik pun, dia dengar, lepas tu dia absorb. Bila dia absorb, dia boleh, kadang macam tu lagi faham daripada baca straight kat buku. Sebab kalau dia baca kat buku pun kadang baca tapi tak masuk. Kadang baca, lepas tu banyak distraction. So jadi tak lekat otak dia. So I believe in macam yang saya share dalam artikel tu, saya share ada 2 cara yang saya biasa buat dengan anak-anak saya. Satu, pick a theme. Apa tema minggu ni, tema apa kita nak cakap dengan anak kita. Contoh macam saya bagi tu, mouse yang saya share dalam artikel saya tu, artikel lah pula kan, dalam FB post.
Tak apa. Oh, saya InsyaAllah pun one day. Nanti compile everything keluar artikel. betul Amin. So tema dia kita nak cakap pasal mouse. So kita baca buku Mickey Mouse, buku yang related dengan tema kita tu. Lepas tu pergi kedai kan, macam yang saya share ni, kita pergi kedai, kita katalah tengok ada patung mouse. So okay, how many mouse can you see on the shelf macam tu. So dia pun cakap, oh ada 5. Okay, there are 5 of you. How many of this mouse that I can buy if I have $5? So benda macam tu, pembelajaran tu should be, dia macam dia subtle. Subtle, yes. Kita buat anak to think tapi macam without the stress. Kalau tahulah kalau kita nak ajar budak-budak ni, kalau dengar division dah macam so hard apa tu. Dah takut, tak ada apa-apa pun sebenarnya. Saya selalu cakap macam anak saya yang umur nak masuk 7 tahun, dia baru start belajar division ni. Bila sebut division je dia terus macam susah lah apa ni, I do not know the multiplication, I do not remember the times table apa semua. Tapi kita cakap alah division ni sebenarnya ambil satu kek, potong, bahagikan sama supaya semua orang dapat benda yang sama. So untuk awal-awal ni apa saya buat dengan dia, ambil Lego, buat bentuk kek ikutlah 4 segi ke apa kan. Lepas nak bagi dengan berapa orang, bagi biar semua orang dapat sama. Itu je. So bila dia nampak, dia dah tak rasa benda tu susah. So by the end of ni, dia pun dah macam, oh I like division. Sebab dia dah tak, dia dah tak relate kepada macam, oh division ni maths ni susah. Yes. Dia dah ke macam, oh boleh buat ni, oh macam ni je. Dia dah tahu cara. Sama juga macam apa ni, daripada kalau ambil daripada tema mouse tu, saya sambung dengan apa, saya suggest juga tengok drama yang pasal mouse, ada mouse karakter dia kan, ada macam, ataupun boleh kalau nak ilmiah lebih, tak nak tengok movie, nak ilmiah, mungkin boleh tengok BBC punya channel pasal mouse. Ada sekarang yelah dengan Netflix apa semua ada macam-macam kan. Macam betul. Lepas tu English, tak perlu macam write about duduk, okay I give you 1 hour, you write an essay, 5 paragraph essay apa semua, tak perlu macam tu. Just macam okay duduk, tema kita, okay we're learning about mouse this week, can you write something, anything about mouse. Macam kalau anak yang besar sikit, kita boleh suruh dia buat if I'm a mouse. Kalau anak yang kecil-kecil ni, can you write a sentence which has mouse in it or anything related to mouse. Kadang-kadang macam pendapat saya lah, kita punya cara belajar English has become so technical. Sampai macam budak-budak pening mana satu past tense, past participle. To be honest, saya pun tak erti juga semua tu, tak ingat dah semua tu. Tapi alhamdulillah saya tengok daripada anak-anak saya, because daripada kecil they read a lot. So dia macam dah dia dah automatic. Dia tak perlu tahu pun past tense ke, past participle ke, apa present tense ke apa. Dia panggil ni Sam, kalau zaman kita dulu saya belajar all these part of speech dengan ni, we call it, they isolate all these thing kepada satu ni lah, subtopik. But now they do it in context. Dia tak ajar tu satu. Dia panggil macam tu lah. So dia tak berat sangat. Alhamdulillah. That's good to know. So sekarang dah tak ada macam dulu kan. Yalah, kurang tak adalah macam tu. Tapi it depends lah. It depends on the approaches, the methods by the teachers lah, macam mana nak guna. So macam yang saya cakap tadi, bila belajar tu tak stressful, macam saya kata anak-anak saya, recently saya dapat comment from cikgu yang anak saya punya essay is actually above her age. So saya tanya dia, saya kata tengok mana yang cikgu puji-puji sangat, I wanted to see. So bila saya tengok, saya terkejut. Sebab macam baca novel.
So saya tanya macam mana dapat ni? Dia kata because I read a lot. And then saya kiasu so saya check dia punya all those grammar things. Sebab masa homeschooling we had a whole year of writing punya class. Saya conduct writing class masa tu. Sebab kononnya nak improve anak saya punya writing lah. So check, tengok dia buat tak apa yang dia belajar selama ni apa semua. So, saya tengok benda tu dah jadi macam natural tau. Dia dah biasa, tak ada grammar mistake sebab dia dah biasa baca, so dia dah biasa tengok benda tu. Jadi tak berat untuk dia nak dapat betul tak, should I use is or are, should I use them, they or their or they are, benda macam tu. Maknanya dia dah sampai level where everything comes naturally. Dia tak fikir dah benda tu dia punya rules dia macam mana. So because of the past experience, dia punya exposure, your kids tu dia belajar secara naturally and then dia tak stress. So everything sekarang ni comes naturally. Writing comes naturally. When she speaks pun dia naturally akan keluar ikut susunan yang betul. Dah ada flow macam tu. Lepas tu saya suggest lagi kalau dalam masih topik mouse tadi, tema mouse tadi, contohnya diorang boleh kita macam mana nak get them. Sebenarnya masa cuti ni kita just tak nak otak dia ideal tau. Tak nak otak dia macam tak bekerja. Nanti kalau otak dia idle masa cuti, tak buat apa-apa, risaunya kesian nanti menyusahkan cikgu bila sekolah buka. Kan? Betul lah Azam. Kesian cikgu nak mengadap anak-anak yang macam apa jadi selama 3 bulan. Berkarat lah. Kalau kita sini panggil dia berkarat lah otak tu kan. So just nak get their brain to work. Aktif yes. So boleh suruh dia orang build something daripada Lego. Macam yang paling recent saya dengar dekat sekolah anak saya, cikgu ni ajar cover semua, mathematics, English, was it science, the creative part of it, art, dia suruh build theme park. So daripada theme park nak build idea dia, okay build a theme park. So mula-mula kena plan, dah plan kena colour, dah colour kena isi the whole art paper tu, the whole paper tu kena isi apa ada apa semua. Lepas tu now you have to write an essay about your dream theme park. And then lepas tulis essay tu kena buat brochure pula how to ajak people to go to your theme park. Sudahnya yang my last tu build your theme park using recycled material. So dia ada dia belajar tap each and every single subject kat sekolah. At the same time the learning tak stressful. Betul. Dia apa ni yang Zam cakap tu, yang interestingnya ialah because dengan satu tema yang kita pilih tu, kita boleh masukkan semua subjek all together dengan satu tema tu. Macam Zam cakap, you start with dengan mungkin kalau dalam English tu Zam akan start, the easiest skill is listening kan. So mungkin Zam akan bercerita dulu dengan anak, bagi dia dengar, and then speaking. So bila speaking tu you ajak, macam you cakap, you jumpa mouse kat mana-mana, you ajak dia bersembang mouse yang ada, and then you put in element mathematics pula. So kalau I divide mouse ni semua dengan each seorang akan dapat berapa, ada 5 mouse ni kan. So benda tu semua elemen tu ada. Itu sebenarnya yang kita nak. Maksudnya sekarang ni apa yang Zam buat tu dengan satu tema ataupun satu sumber source, Zam boleh kita boleh elaborate semua tu kepada subject elements yang lain. Senang. Betul. Dia tak mengeluarkan kos yang banyak, and then at the same time benda ni sebenarnya dia trigger kids punya mind sebenarnya. Macam Zam cakap tadi kan, mula-mula okay mungkin lukis sahaja gambar mouse ataupun yang theme park tadi, mungkin lukis sahaja, and then next you imagine your type of theme park, macam mana you nak theme park you. So dia trigger mind budak-budak ni, and then last kali you build your own theme park using recycle item tu semua. Maknanya dia from lower level it goes up until lah yang the highest level. Betul. Sebab tu kita nak trigger benda-benda itu untuk anak-anak.
Okay, So terus. So macam tema ni kadang-kadang benda tu bunyi macam sikit je, macam tema theme park tu kan. Bunyi macam simple je tau. Tapi it can actually be expanded further untuk cover semua umur anak-anak kita. So Yes. as and when needed lah. Contohnya macam yang theme park tu. You are given this budget. So kena ada these are the required things yang kena ada dalam your theme park. So macam mana nak build? Apa yang nak buat? Benda apa nak kena letak kat mana? Dah masuk architecture pula. Lepas tu this budget 100,000 kat mana macam apa yang boleh beli, apa yang tak boleh beli, apa yang boleh build, apa yang tak boleh build, which right boleh letak, which right tak boleh letak, benda macam tu. Betul. Anak ya betul. Dia ya macam Zam mungkin touch on beberapa tema saja. Sebenarnya benda ni dia boleh expand, dia boleh pergi jauh lagi sebenarnya benda-benda ni. Dan saya nak tahu bila Zam buat benda ni dengan anak-anak dekat rumah, dengan family kan, usually kan preparation time tu berapa lama Zam prepare? So kita nak tahu je, mungkin kadang-kadang orang ni Zam ni bercerita macam preparation dia ambil masa 1-2 hari je, tapi so kita nak tahu preparation Zam tu berapa lama sebenarnya? Or it just come macam ad hoc je, datang dapat tema tu and then you do it stage by stage macam tu? Ya, mula-mula kalau kita first time nak buat, mula-mula susah sebab kita terasa kita tak ada barang kat rumah. Tapi macam saya, yelah anak yang paling besar pun dah 13 tahun kan, so literally saya dah ada supply of 13 years lah. Yelah betul. After some time dah senang. Dia sebenarnya tak perlu macam nak buat pelik-pelik pun. Budak-budak ni dia punya expectation, saya tengok buat benda sikit-sikit pun diorang happy. Dia just need to engage dengan kita je. Attention kita je yang dia nak sebenarnya. Tapi kalau macam kita sibuk dengan hal kita, dia orang macam termenung, tengok dinding macam tu je kan. So macam sekarang it gets easier. After 13 years it gets easier pada saya. Mula-mula mungkin susah kita tak ada barang kat rumah. Tapi after some time tu, macam contoh salah satu benda yang kita orang excited sangat budak-budak, anak-anak saya looking forward. Boleh dengar ke happy birthday tu? Minta maaf Tak apa, it's okay. Just go on je. Tak apa. Biasalah tu. Itulah. Yang anak-anak saya looking forward sangat, kita orang come up with a team. Biasanya saya tanya anak-anak, nak buat apa cuti ni? What's your plan? What do you look forward? Apa nak belajar, apa nak improve? Biasanya saya tanya anak, so daripada situ saya, I think I got this idea, what do you think? So kita tanya dia, bila kita tanya dia benda tu jadi fun lah. Dia rasa ada ownership, so dia pun semangat. So satu tema yang saya nak share ni, kita pasal camping. Dia orang come up with camping. So rumah saya rumah tak kayangan, so tak boleh nak camping belakang rumah. Okay. Kalau kat Malaysia ni, words kayangan tu agak sensitif sebab macam-macam sekarang ni keluar kayangan sekarang ni. So tawan rumah tawan Iyalah lebih kurang. So dia kata kita ni lah, jom kita pergi camping lah. Macam jom pergi camping, mana aku nak cari kemah bagai semua tu kan. Masa cakap it's okay mami. Dia orang pun come up with idea macam nak pinjam mami punya cadar tu je. Fort. Lepas tu tiba-tiba anak saya kata adalah kita ada yang macam mosquito net besar tu. Yang tu boleh jadi kemah. Saya kata okey, tapi barang-barang ni mami dah simpan elok-elok. So you guys need to cooperate, plan dulu. So dia plan dulu. Dia orang dah plan minggu lepas lah sebab dia orang dah excited sangat kan. So minggu ni lemah awal sikit masuk sekolah sebab excited nak pergi camping ni. Lepas tu so dia dah daripada camping tu, dia orang dah tengok dah tiba-tiba dalam masa cerita bila kita decide nak buat camping tu, dia dah excited ambil buku Dora the Explorer dah tengok baca buku tu. Lepas tu ambil buku, tak silap saya buku apa buku tu macam cakap pasal all the survival skills macam tu tau.
Okay. So diorang dah belik-belik lah buku tu, tengok apa benda, lepas tu tengok resepi yang saya save apa semua. Dekat Facebook lah saya save banyak resepi. So diorang tengok, okey lah, ni kita buat s'mores lah. Kadang-kadang diorang tengok Instagram pictures yang lama-lama, diorang tengok Pinterest, cari idea kan. So diorang dah decide lah. So dalam FB post saya tu, saya ada share yang pasal camping ni. So diorang dah come up dengan tent, lepas tu dah colour cantik-cantik. Last cuti saya ajar anak saya, okay, you can colour, draw something, one thing. Biasanya nak draw Ninjago katakan kan. So dia akan draw satu je. So saya kata bazirlah kertas macam ni. So every time you draw, you must make sure you draw from the bottom to top. Kena isi. So sekarang bila dia melukis, dia dah pandai, dia dah tahu tau. Every time I use a paper, I draw, I penuhkan the whole thing. So alhamdulillah cikgu dia boleh nampak that difference. So ini pun satu, kita nampak macam nak plan kemah je. Tapi bila saya fikir, dia actually learn quite a lot of skills just by that. Nak fikir apa ada dalam perkemahan. Pokok lah, apa semua. Lepas tu apa nak masak semua. Apa nak masak. Yang tu pun dia dah fikir lah. Yang tengah hari, saya cakap tengah hari makan je lah nasi panas dengan sardin. So kita tak adalah nak masak atas apa, dia punya gas yang kecil tu kan. Yes. Tapi apa ni, kita try to accommodate so dia dapat that experience. Bila anak-anak ni dapat that experience, eventually bila dia kena tulis essay kat sekolah, benda tu dah jadi senang tau. Sebab dia dah dapat idea. Betul. So dia dah ada idea, dia dah pernah experience benda tu. Experience is one of the best teacher lah to me. Sebab bila dia dah experience, dia dah tahu kalau orang pergi camping, kita makan benda ni, kita pasang benda ni, kita bawa benda ni. So senang dah. Dia dah senang untuk dia tulis. Macam tu. Dia translate betul. Macam bila bab melukis tu, dia belajar hand coordination, kan? Motor skill, yes. Contoh macam hari tu anak saya, dia punya assignment kena lukis design your own chocolate wrapper. So dia pun lukis. So dia kata, rasanya macam ni tak kena lah colour ni, it doesn't matches. It doesn't match dengan tulisan apa semua. So dia belajar art, colour matching, colour swatching, banyak in satu aktiviti tu dia banyak dia baca, banyak dia belajar, banyak yang dia tahu. So kalau bagi saya the message is just buat je apa-apa dengan anak-anak, insya-Allah diorang akan insya-Allah lah happy untuk buat dan juga belajar something kan daripada apa ya. Mungkin kita tak nampak mata kasar, maksudnya belajar buat camping team kan. Kita tak nampak mana mathsnya, mana Englishnya. Tapi by talking, telling them macam, we're going camping today. So we're going to pasang kemah, belajar pasang kemah. Lepas tu, before you put out the kemah, this is the area you can use to buka kemah. So you have to plan, list all the supplies. So you teach them to be organized, jadi pandai plan kan. So those are skills yang macam it's critical untuk life, tapi dia tak perlu formal subject. Formal subject betul. Ya sebenarnya. Dia sebenarnya untuk yang menonton sebenarnya apa yang Zam cerita ni sebenarnya memang nampak banyak. Nampak macam preparation itu lama, tapi everything sebenarnya takes place in your house kan Zam, dekat your housing area ataupun dalam rumah saja sebenarnya. And then semua benda yang Zam gunakan ini adalah semua yang ada di dalam rumah. Zam tak mengeluarkan kos sangat untuk membuat, kecuali mungkin anak, yelah kalau masak pun sebenarnya kalau ada sardin macam yang Zam cakap tu, just guna zat-zat yang ada kan. So tak perlu nak keluarkan kos yang banyak. Kadang-kadang parents ni dekat Malaysia, dia fikir bila dia dengar, Zam ni cerita nak buat kemah lah. So dia fikir, kena ke beli kemah? Kalau tak ada kemah kan, tak payah nak kena beli. Yelah betul lah. So maknanya kita just gunakan. Tengok, tapi lepas tu macam bila tengok, okay, they are actually learning something macam by becoming creative.
Ataupun macam kita boleh je cakap macam mana nak buat, kita tak ada kemah. Kadang-kadang dia tak sampai nak fikir ke apa kan. You know what, why don't you go on internet and see. So dia belajar research skill pula. Lepas tu internet is a huge world. So dia boleh je macam 2 jam scroll pula kan, leka pula. So kita cakap dengan dia, you know what, tengok website yang ni je. Ini je. Tengok, baca, lepas tu dah. So that is internet safety. Betul. So banyak benda yang kita cover. Betul. Okey, menarik sebenarnya apa ni yang Zam cerita tu. Tapi apa ni, saya ada satu soalan yang saya nak tahu. Masa mula-mula Zam fikirkan tentang aktiviti semua ni kan Zam kata Zam ada play group dekat dekat first time dekat Doha dulu kan. Adakah tema-tema ni you plan with your apa ni, dengan you punya community ataupun parents yang lain masa kat Doha, you ada group tu, you discuss apa nak buat, ataupun idea ni comes from you 100% and then you buat dulu and then baru you spread it out to other people? I initiated the whole playgroup punya idea, but eventually it's a community punya discussion. Kita masa tu saya dah tahu lebih kurang yang kita akan belajar based on the 26 alphabets tu. So A apa? A kita nak belajar pasal apple katakan. If I'm not mistaken, A was apple. So kita buat semua benda within the apple. Buat art, tampal apple, makan apple hari tu, tunjuk this is apple, potong apple. B was tapi kita ikut cara tu lah. Itulah ya, betul-betul. 26 alphabet tu, cari satu perkataan yang start dengan huruf tu, lepas tu we just make sure activity in relation to tema tu. Betul. Betul sebenarnya apa yang Zam buat tu sebenarnya yang from A to Z tu is ni, and then dia punya in accordance tau, daripada A sampai Z, and then you relate everything semua tu. Sebenarnya dia memudahkan anak sebenarnya nak memahami alphabet tu daripada A, and then at that time you inculcate everything yang you nak masukkan dalam tu, everything from the subject, the elements, everything semua tu. Sebenarnya dia memudahkan budak memahami apa yang belajar, because you buat benda tu berada di sekeliling dia. Memang sentiasa ada di sekeliling dia, nampak everyday, and then dia boleh rasa, boleh nampak, boleh dengar, boleh apa ni, semua dia gunakan all the senses lah untuk dapatkan ilmu tu. Sebenarnya bagus. Okay, menarik. Just need that exposure je sebenarnya. Ya, betul. Exposure tu penting. Apa ni, kalau apa sekarang ni apa dengan playgroup masih berjalan lagi? Time MCO ni. Playgroup this time around saya tak start lagi. Ramai yang tanya tapi saya masih berfikir-fikir lagi. After all kita orang 3 bulan je, walaupun dah 6 bulan kat sini, tapi sebenarnya 3 bulan je yang kat luar, selebihnya kat rumah. So playgroup jalan ke tak tu insyaAllah tengok kita tengok MCO ni macam mana. Dia tengok pada, yalah dia ni daily basis, kadang-kadang kita tak tahu kan. Everyday betul sebenarnya. Tapi at least you dah start awal, and then you still ada the core group tu ada dekat situ, and then bila sekarang ni walaupun stop and then you nak restart balik, tak ada masalah, senang saja nanti. Okay, terima kasih banyak Sam, panjang lebar penjelasan tentang aktiviti yang buat kat rumah tu sekarang ni. Cuma apa ni, yelah, kalau ada apa-apa tulisan ataupun write up daripada Zam lah dekat Facebook ataupun dekat Instagram, kita ada kot Instagram kan? Ada. At least dia dah follow Azrul. Okay. And nanti kalau apa-apa, nanti kadang minta izin awak untuk share apa yang Zam tulis tu dengan on my page kan, so that people can read and then probably they can try at home kan, benda-benda ni semua kan. Please, I would be flattered and honoured. Saya teacher terbaik ni. I have saya sebenarnya have been following your Facebook and write up quite closely sebab kita punya common thing is English. So saya has always been
nak kata advocate tu tak lah, but I'm working towards macam how to improve. I'm constantly thinking macam mana nak improve English anak-anak kita kat Malaysia. So, anak-anak saya alhamdulillah kita memang cakap English kat rumah, so it has become normal for them. So sekarang macam mana nak tolong orang lain pula. Betul. Dia sebenarnya you have that same mission kan? Of course lah, sebab dia most people in Malaysia ni dia tak realise actually education in schools ni actually it's not about what you learn in school, what your kid learn in school sahaja. It's about the teachers, the kids, and then kita nak when we educate these kids, so kids ni boleh bawa balik all the knowledge ke rumah and then spread it out to dia punya family, and then the family dia dah belajar semua, dia spread to community or society. So everyone is learning the same thing, and then benda ni dia institution. So setiap institution ni kena berdiri teguh lah sebenarnya. Kalau you harap yes. Then kalau you harapkan sekolah saja, dia akan habis dekat sekolah je lah. And then won't go outside of the school compound. Itu je dia tinggal macam tu. So whatever it is, sekolah, the community, the teachers, the kids, they have to work together. Sebab tu yang berbezaan yang saya nampak lah, beza antara community kita dengan yang dekat luar negara macam Zam cerita kan. Kita tak, we don't work closely with the outside community. Contohnya macam parents, teachers, schools in Malaysia. Sebab bagi saya yang akan menaikkan nama sekolah is community, parents yang ada anak di sekolah tersebut. Bukannya orang lain, bukannya sekolah. It's not about school sahaja. Dia kena jadikan sekolah tu satu kebanggaan kepada community, kepada society. I give you example yang easy example. Bila I cakap SK Raja Muda, your school, your sekolah rendah kan. Now SK Raja Muda is very famous. Dia sekolah berprestasi tinggi. So whoever associate with SK Raja Muda, dia bangga. Sekolah tu established. Dia bangga. Yes, dia sangat established. And then dia dah ada nama sekarang, sekolah berprestasi tinggi. So itu yang kita nak sekarang ni sebenarnya. And then bila kalau sekarang ni dekat SK Raja Muda, dia dah ada macam-macam. Sekarang the latest one, dia ada facility padang baru yang cantik. So kids ni senang nak guna. So which is good. Facility ni kat Malaysia untuk padang, istilah untuk sekolah tak berapa cantik. So bila dia work together, dia boleh dapat more. Yes, jadikan macam satu world class punya school lah bila dikatakan macam tu. Ataupun bagi private school lah. Public school tu jadi macam private school. Itu yang kita nak sebenarnya. Okay, so, terima kasih banyak. Doa banyak-banyak. Ya itu sebenarnya senjata utama. Tapi yelah kita bersama-sama lah nak kena buat tu. Sebab benda ni kalau buat seorang-seorang tu memang tak ni lah, nak buat lah. Sama. Okay Zam, kita sebelum kita nak tutup dulu Zam, kita nak baca dulu lah komen ni. Sebab saya rasa macam ada beberapa rakan-rakan kenalan yang dekat Facebook ni yang bagi komen kat sini. Kita start dengan nanti saya tunjukkan lah. Yang pertama ni inilah Mazalina Maram ni, probably your friend kot. Assalamualaikum. Tak perasan tak buka live comment, saya kena buka. I boleh tengok because I dekat dalam StreamYard tu. Tapi Zam kalau nak tengok kena buka your FB kan, ni boleh tengok jugalah. Kat phone ke, your phone kan. Apa I klik je nanti tunjuk kat situ. Lepas tu ada, kita sebut lah because orang-orang ni kadang-kadang takut dia terasa pula dah komen, kita tak mention lah kan. Yang ni in coaching ni Assalamualaikum Teacher Zam, probably one of your fans lah ni. This is one of my ni lah, sahabat my background. Yelah tu betul. Okay, the next one is Zaharah Muhammad Izzat. Ni Ara lah, you know Ara kan? Our schoolmate. Nice dapat tengok both schoolmate sama je Zam tak berubah. Ya ke tak berubah? Tak cabi daripada kecil saya besar kan. Aduh, dulu kalau you dulu dekat sekolah kan, bukan you prefect ke dulu kan kalau kat sekolah menengah? I kalau Zam kan, malas lah. Ini Zam ni dia very nampak macam daripada jauh dah tahu lah muka memang very fierce, singa-singa macam ni kan. So malas nak tidur. Kadang-kadang orang panggil saya cikgu Usah.
Itulah masalahnya. Aduh, Zam ni lah. Kalau tengok Zam berjawab lah. Zam jaga kantin lah. Bukan. Zam jaga kat tangga lah. Memang makanan tak boleh bawa keluar lagi kat kantin. Okay, next one. Kita ada Nurhaniza Muhammad Nur, probably your friend lah ni. And then we have Faiz KJC, Nadira Osman. I think Nadira Osman ni pun one of my FB friends lah rasanya. Rasanya dia teaches dekat satu private school lah silap Sensei ni, sensei. Kan dia tak ingat Nadira 10B je. Buat mental arithmetic class kan? Mental arithmetic class. Ya, I ingat. Okay. And then we have Zamil Amin. Adik saya ni. Terima kasih semua ramainya yang support hari ni. Kita ada Nur Hayati Osman. And then we have Ahmad Nur Hakim. Terbaik Cik Zam. And then we have Cikgu Asbari Samad ni next week Selasa. Dia yang baru tulis buku Satu Bumi tu. Nanti next MCO series saya akan interview. Bukan interview lah, saya masih buku dengan dia. Dia punya soalan tu 2 teaching assistant tu. Yes, very interesting lah 2 teaching assistant. Actually the teaching assistant untuk kelas yang lower primary. Lower primary Lower primary dia perlukan more pestering kan. Bila nak buat kerja tu, dia perlukan more pestering. Tapi macam lower primary dekat sana dari umur berapa ke umur berapa? Paling kecil is berapa Kak? 3 years old, right? 3 years old, the youngest. Tapi tu kindi, dia panggil apa? Foundation stage. Dia ada foundation stage, lepas tu KS1, KS2, KS3. So lower primary pada ni is KS1 tu lah, daripada 5 tahun. 6 tahun macam 6 tahun tu, 6 tahun nak masuk 7. Tahun ni dia 7 tahun lah. So dia year 2. So dia macam satu grade higher than Malaysia macam tu. Plus Malaysia, lebih satu grade higher daripada Malaysia. Okay. So next one kita ada Nurul Huda. Huda. I miss how I miss how Zamaiza Zahari talk. Kudos lah. Okay. Rasanya bukan Huda baru kami rasanya nak menikah rasanya kot. Okay, congratulations. Allah, hati nampak tapi tak sempat nak komen. Lupa nak komen. Okay, next one we have Lin Helmi, your friend lagi. Cik Syukran Jalmi ni memang every single MCO talk dia akan ada bagi komen. Okay, salah. Sekarang cikgu frontliner. Yelah betul lah sekarang ni cikgu lah frontliner. Hari ni dah masuk ke sekolah. Saya memang by the end this week lah memang betul-betul macam got teary eye juga sebab banyaknya cikgu, selama ni kita tak nampak cikgu kat sekolah, kita nampak yang anak-anak balik rumah buat homework gitu je. Tapi bila tengok kita boleh experience macam ya Allah, mula-mula online learning tu kan, cikgu pun tak reti nak handle, tak tahu macam mana nak handle. Budak-budak pun macam excited dengan online learning, benda baru. Semua orang tak serentak. Lepas tu after some time you dah nampak macam ada progress, dah bertenang apa semua. So I have no idea how much macam cikgu nak siapkan slide hari-hari, nak nak jaga lagi budak ni. Betul. Dia yang susahnya, bukan susah lah, yang challengingnya ialah selection of appropriate materials. Kita nak bagi something yang ikut level budak-budak. Itu yang kita nak select betul-betul. Itu yang jadi challenging sikit sebenarnya. Okay, next one kita ada Melissa. Okay, betul, terbaiklah teacher Zamaiza and Azri Sharon Sidi. Okay Mel. Kenal tak? Kenal, tak kenal. Tak kenal. Tak, muka blur je, saya tak kenal, saya ingat je. Kita ada Kasmah Muhammad Baharun. Nice idea, Zamaiza Zahari. Peminat ni, confirm. Baru kita ada Melissa Adnan. Assalamualaikum Zam. Peminat lagi. Lepas tu tak berubahnya bila Kak Mel tengok Zam. Tak berubah. Yelah tu betul tak berubah. Kalau 2 orang cakap tak berubah tu betul lah tu. Ni kakak saya masa kat US dulu. Okay. Sili contact yang bagus lah. Okay Azam, kita rasanya dah habis ke semua komen. Okay, terima kasih banyak kerana bersama dengan kita malam ni untuk MCO Talk. Jadi kita harap sharing yang Zam bagi tadi boleh yang dikongsi tadi dapat
manfaat lah kepada penonton kita pada malam ini. Semoga diorang ada idea apa nak buat time MCO ni di rumah, especially waktu weekend lah. Kalau tak ada idea, takut nak bawa anak keluar daripada rumah tu, actually these are the activities that they can do lah with their families, and then at the same time dia foster relationship among family members kan, which is good sebenarnya. Daripada kepada orang lain, kita buat sendiri dengan anak-anak sendiri kita. Betul. Especially critical sebab macam di Doha, dia belum ease out the rule yang benarkan anak-anak keluar. So macam mall buka, dia tak buka 100% dan budak-budak memang dia tak kasih masuk lagi. So kita memang homebound lagi mostly. Yes. Okay. So memang tak boleh keluar langsung lah daripada rumah. Oh tadi dalam kereta je boleh tadi Dalam kereta boleh. Yelah, tak apalah. Semoga nantilah urusan Zam dekat sana dipermudah lah dengan anak-anak dan keluarga semua. Sebelum kita tutup, saya nak bagi peluang kat Zam nak sampaikan sikit ucapan ke selamat Hari Raya dah habis dah. Nak sampaikan tanya khabar ke dekat penonton kat Malaysia ataupun peminat kawan-kawan dekat Malaysia. Silakan Zam. Tak ada banyak, saya cuma nak terima kasih banyak-banyak dekat Azrul sebab saya baru je share. Panggil Alung sudah. Tak ada orang panggil Alung kecuali my colleagues lah. Okay, so boleh lah panggil Alung saya tergeliat lah panggil Azrul. Alung. In fact kalau WhatsApp saya cakap Long je senang. Yelah. Terima kasih banyak-banyak kat Long. Sebab jemput saya hari ni, macam saya kata bagi platform ni. Saya benda sebenarnya dah biasa. Siapa yang kenal saya personally dah biasa tanya soalan-soalan macam ni. Macam semalam bila Alung share ke apa, ada kawan lama message saya tanya pasal English, macam mana nak anak pandai cakap English. So macam quite a common questions kawan-kawan tanya. So saya terima kasih sangat-sangat kat kawan-kawan semua ni yang cetuskan idea untuk saya share. So bila seorang tanya, saya share. Bila saya share, semua orang pun dapat benefit. So saya terima kasih banyak-banyak dekat semualah yang sudi mendengar hari ni. Kawan-kawan yang tiba-tiba, yang kawan lama tiba-tiba muncul datang tengok kita hari ni kan. Itu part of the tujuan lah. One of the purpose yang kita buat ni, itu juga lah sebenarnya. Nak bagi yang merindui Zam muka semua, nak bagi tengok hari ni macam mana. Okay Zam, terima kasih banyak. Semoga semuanya baik-baik belaka lah dekat sana. Nanti kalau ada topik yang menarik lagi berkaitan dengan apa sahaja yang berkaitan dengan aktiviti di rumah bersama anak ataupun playgroup nanti, ataupun teacher Zam Academy dulu, apa yang sesuai kita boleh panggil lagi dah untuk buat sharing. Okay Zam? InsyaAllah. Semoga this effort of yours continue lah even after MCO insyaAllah. Itu lah. Thank you so much. Tapi yelah, harapnya lah ini dah masuk yang ke-6. Hopefully boleh lah kita we do it weekly lah kalau boleh. Sebab ini just part of my job je sebenarnya. Bukannya my core job ataupun my main job nak buat ni. Cuma kita MCO ni kadang-kadang tak ada buat apa kan. So lebih baik kita just sharing macam ni, semua orang dapat benefit daripada apa yang kita buat. Macam saya kata kalau kita dapat daripada buat ni dapat touch satu life pun insyaAllah dah cukup besar rahmat lah. Betul. So true, betul sebenarnya. Okay Zam, thank you so much again. Kirim salam semua dekat sana InsyaAllah. Okay, and then Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye. Right.